pelakon kita Siti Khadijah Halim, Sofia Barakwa, Fifi John, Iqbal Amri untuk naik atas pentas. Silakan. Kita jemput juga Emilia untuk bersama di atas pentas. Penulisnya Rafida Abdullah untuk bersama dengan kita. Pengarah Umi Sawana dan juga penerbit Lina Tan untuk kita meneruskan sesi sidang media untuk petang ini. Jadi kepada para media dah bolehlah standby soalan rakan-rakan media kita untuk kita tanya. Fimi dan Ikmal pergi toilet kejap. Oh, okey, kita bagi 2 minit. Sekejap je dengan Shishi. Alright, so From Saga with Love yang kita dah tengok 2 episod terawal. Jadi kita pun dah tahu macam mana ceritanya sebenarnya. Tapi sebelum kita dapatkan soalan daripada rakan media, saya nak tanya soalan dulu kepada pelakon-pelakon From Saga with Love. Chemistry korang kau-kau Berapa lama korang spend time sama-sama sebelum dapat chemistry tahap tadi? Siapa nak jawab? Fimi? Okay. Kita first day dah ada chemistry lah. What? Pilihan Redcom untuk memilih bahawa tepat lah. Okay, memang ini Macam lahir bersama-sama. oh, beti semua sama. Tapi saya rasa masa kita orang main first wardrobe meeting, masa tu kita orang macam baru nak mengenali. Tapi kita orang dah ada a good laugh lah, the first meeting. First time jumpa lah tu. First time jumpa. Saya jumpa. So lepas tu dah dapat rasa macam oh korang ada boleh gang, boleh satu kepala lah. Semua masuk air dia orang ni. Ya, tengok macam mana tadi Siti? Awak punya perangai memang macam tu ke kat luar? Macam tu. Ada banyak beza Siti dan Karma actually. Itu Siti Karma sebenarnya versi Khadijah. Siti Karma lain. Tapi macam mana untuk membawa seorang yang clumsy, seorang yang dia memang clumsy ke luar Mai? Kalau in real life, saya tuan punya badan, jadi saya tak boleh nak cakap sendirilah, mungkin orang sekeliling yang nampak. Tapi bila clumsy in real life tu, saya tak nampak lah. Tapi bila nak shoot, Karma ni dia kena clumsy kan. So bila nak shoot terus macam tu sikit. Tapi ada certain scene yang memang betul. Ada jatuh semua tu, tu betul lah. Itu betul-betul jadi? Ya. Yang tak plan, tak script. Umi betul ke? Ada beberapa scene dekat dalam tu yang dia tak plan pun, tiba dia jadi sebab Siti yang buat jadi macam tu. Karma dengan Siti ni sebenarnya tak jauh beza lah. Semua orang cakap macam tu Sebab tu saya pilih dia. Macam mana pula dengan Bianca? You takut lagi nak fly? Nak ikut? Dia memang diva on set. Tipu. Tak lah, Sofia tak lah. So macam mana untuk pegang watak seorang yang sombong? Watak Bianca ni lain daripada watak yang saya pernah bawa. Kan sebelum ni macam sentiasa wanita yang tersakiti, nangis. Macam apa yang Bianca cakap tu betul lah. Nangis betul. So this is my first time bawa watak macam tu, so it's fun. It's fun. Yeah. Yes. Then Hai. Awak mesti ada banyak pengalaman manis sebab awak aja yang macam terlalu jepun dalam cerita tu. Terpaling jepun lah dalam cerita tu. So ada tak pengalaman manis awak? Pengalaman manis, saya first time berbahasa Jepun, belajar bahasa Jepun, dan saya first time buat pottery. Dan sampai saya pandai, saya ambil kelas dengan Uni sekali. Wow, Saya effort. buat pottery. So saya rasa benda tu paling manis lah. Yang saya rasa takkan saya dapat kalau saya tak shoot dalam cerita ni. Wow. So first time belajar bahasa Jepun, berapa lama nak dapat lancar macam tu? 2 minggu. Pendek ke? Kos kat mana ambil boleh kita join? Sebenarnya saya belajar dengan Akiro Shisho. Akiro Shisho memang orang Jepun. Okay. Dan dia punya wife orang Malaysia. Dan kita orang belajar by Kita ada kelas lah untuk dengan Dokun Akiro. Akiro Shisho. I think about 4 or 5 classes. Yes. We go through all the script. Setiap line tu dia belajar. And then I think each class, the first class tu memang biasa je. We just get the lines saja. And then after that baru we go emotion. Akiro tu kat mana sekarang? Akiro mana? Dia dekat Zaga je sekarang. Alright, Akiro kat Saga. Kita video call dia.
Scam oh ya Allah, yang scam tu karma. Karma tu scam. So, rakan-rakan media kita ada tak soalan-soalan untuk para pelakon from Saga We Love? Silakan. Joji. Hello, hi semua. Congratulations on the very entertaining punya naskah. Okay, so soalan saya kepada Umi lah. Okay, mungkin boleh ceritakan pre-production dia macam mana kan? Sebab tadi Iqmal ada ambil kelas and all that, and kalau tengok cinematography and then pemilihan tempat-tempat untuk background dalam cerita ni dia macam so interesting. So macam daripada pre-production tu macam mana sampai ke filming yang sebenar. Okay, untuk pre-production ni kita actually memang Lina Red Communication dia dah buat research dulu dan dia bagi tahu, and then after that kita pergi recce lah. Kita pergi recce all the places and kita pilih tempat-tempat yang kita rasa menarik. Ini juga kita di-advise daripada Saga Film Commission yang membantu kita orang untuk buat the shooting. And then proses kita ada macam-macam lah. Kita ada rehearsal, kita ada acting coach, diorang ada rehearsal dengan acting coach. Diorang ada rehearsal dengan saya, diorang ada kelas macam untuk Syam dia ada kelas potri, dia ada kelas bahasa Jepun. And then on set juga kita orang masa shooting tu kita ada juga translator. Orang yang akan dengar dia punya dialog whether it's correct or not. I think maybe Lina boleh tambah kot sebab yang created cerita ni is Lina Tan. Jadi dia yang mula pergi ke Saga dan terciptanya idea ni. Ya, so mungkin Lina Tan boleh ceritakan sikit lah antara cabaran dan juga perjalanan. Jadi tahun 2019 saya dijemput oleh Saga Film Commission untuk pergi ke Jepun, pergi ke Saga. Seperti ditanya mana Saga, saya pun kata mana Saga. Tapi masa tu dia kata tengok, dia bagi PowerPoint presentation kat saya. Ada like kalau fly melalui Air Asia ke Fukuoka hanya setengah jam saja, bla 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 bla. So saya okey lah. Jadi dia pun menjemput saya pergi ke Saga untuk buat recce tempat-tempat cantik. Jadi bila saya pergi sana, saya juga buat research apa yang menarik seperti dalam cerita tu. Buat research green tea, plantation lah, pottery lah, semua-semua tu benda-benda yang cantik. Jadi bila saya pergi ke Saga, saya pergi tengok location pottery. Jadi dari situ saya memulakan cerita untuk buat kita kena buat lokasi sebagai karakter keempat dalam karakter yang kelima dalam film tu. Jadi lokasi itu menjadi satu the first starting point bila cerita. The second starting point is the character. Apakah yang akan menjadi menarik dalam satu situasi bila you create a story? Apakah watak-watak yang kalau you throw into a strange environment, what are the characters that will make you funny, laugh and like memang diorang tak akan get together? What is the worst holiday trip that you can take with a person yang you tak tahu? So all this comes up. And dan masa tu, lepas tu lockdown 2 tahun kan. Jadi cerita ni saya masuk dalam back burner lah. Tak boleh travel kan. Kita tak boleh travel for lockdown masa tu. So jadi 2000 after 1.5 tahun, jadi saya keluarkan daripada proposal saya dan cubalah. Kerana masa tu okey, bila boleh travel saja saya cuba. Jadi saya berjumpa dengan View dan buat pitching dengan View. Dan View kata okey, baik juga, mana Saga? Where is Saga? Which is the next question. Soalan yang sama, semua orang tanya where is Saga? So kita pun tak pernah dengar kot Saga sebelum ni, dan akhirnya Saga dikenali daripada From Saga We Love. Alright, so dan skripnya ditulis oleh Rafidah Abdullah. Wow, hebat. So apa inspirasi you, Rafidah, untuk hasilkan skrip From Saga We Love ni? Susah tak nak dapatkan inspirasi, idea seperti itu? Down. Tadi tak tahu ada bunyi. Nak kata susah sebab kita orang kejar masa. I think the window to shoot dekat Saga tu tak berapa, it wasn't very big. Sebab Saga ni sebenarnya dia ada dia punya tourist season. Kalau shoot masa tourist season dia sangat hektik.
So kita nak catch tempat tu sebelum story season bermula. So kita orang agak rushing jugalah nak siapkan skrip semua, lepas tu nak siapkan pre-pro so that you know they can go and shoot dekat Saga dengan smoothly lah. Tak adalah macam dekat background tu ramai orang ke apa kan, ataupun susah dia orang Macam nak kita shoot. tengok tadi lah. Yes, dapat macam aman, damai. Tapi sebenarnya tak macam tu bila tulis season. Yang macam dia cakap tadi, Arita Ceramics Fair tu, itu semua orang from all over the world akan pergi dekat Saga untuk Ceramics Fair tu. Dia memang famous worldwide untuk benda tu. So nak tak nak saya kena juga siapkan cerita dia as soon as I could, tapi dengan my team, Hadi, Syamin, Suzan, dengan tim dari View juga, Azhar, Aina, semua tolonglah untuk siapkan cerita tu. Ya, dan sepanjang perjalanan untuk saya kata memang okey, tak ada apa-apa challenge. Yang susah yang boleh buatkan benda tu macam terhenti ke apa. Challenge terbesar dia lah saya dengan tim saya tak dapatlah pergi Jepun. As usual. Itu kan challenge dah tu. Itu kita challenge dulu untuk buat lagi. Untuk kita pergi pula Saga. Sebab saya pun tak dapat pergi tau. So maybe next time from Tokyo with love. From Tokyo. Okay, kita boleh tukar nanti from Tokyo with love. So, Emilia pula. So mungkin nak cerita macam mana perbezaan drama-drama yang ada series dekat View. Apa yang kita boleh bezakan antara From Saga William dengan siri-siri lain yang ada dalam View sekarang? I think apa yang kita boleh cakap, of course macam tadi saya cakap lah, kita sentiasa cuba untuk meningkatkan kualiti drama-drama View original kan. So dengan From Saga with Love ni, with the idea yang Redcom bawa kepada kita, so that's why kita rasa macam okay, this is something new untuk View lah, something new untuk View, sesuatu yang fresh bila kita dapat keluar dari Malaysia, walaupun tidaklah 10 episod tu dekat Saga kan, but at least half of it tu dekat Saga. Asalnya dulu rasanya Lina cakap macam few episod je tau. So tapi bila dah skrip dah siap macam banyaknya, macam tu lah. So because of that lah, I would say that one of the reasons kenapa kita suka cerita ni and kita nak buat cerita ni is because of that, and also the story itself. Dia macam yes, kita rasa sangat entertain and kita rasa sangat enjoy kelakar sana sini, but sebenarnya nanti bila makin banyak episod keluar, sebenarnya adalah benda-benda yang dia akan jentik sikit hati you, macam dia akan remind balik kita kenapa pentingnya sesebuah hubungan kan. So perhubungan dengan kawan, dengan keluarga, dengan siapa je lah. So that is the thing yang I rasa sangat relatable, yang sangat dekat dengan diri kita. So dia macam sejenis yang kita menonton sambil berhibur dan dalam masa sama macam alamak, Mixed feeling. Mixed feeling tak lah. nangis, nangis lah sikit. Nangis lah. Macam Karma kan, too touching. Macam Karma cakap tadi. Ya, so Karma punya cabaran adalah untuk membawa cerita ni. Awak cerita ni adalah pasal awak punya perjalanan. Karma tu. Kami berempat. Berempat. Dia cerita pasal persahabatan lah. Yes, persahabatan. Macam kisah Syam lain, Karma lain, Jangka lain, Pop lain. It's very interesting dan sebenarnya tim dari main sejak awal lah, jangan cakap lebih-lebih macam kita bagi tahu semua. So I kena jaga tu cabaran. Sorry, zona cabaran membawa cerita ini. Watak Karma, salah satu dia adalah betul-betul dalam bahasa Jepun juga, sama lah dengan, tapi saya tak banyak lah cakap Jepun. And then Ada dan apa yang tu? ya, Terkejut. Okay. and then dekat sana yang kalau dapat lari-lari tu, itu is a workout ya. Lari-lari memang betul-betul berpeluh-peluh. Banyak kali dia orang touch saya. Memang dia ni Messi tahap tak boleh tolongnya. Jadi dia lari sini lari situ, akak ni harap-harap korang tengok lah. Tapi kalau tak dapat perbezaan berat badan tu, pipi tu, I'm so sorry. Okay, bye. Okay, so tadi ada 2 episod. Korang rasa part mana adalah ending first episode? Boleh jawab tak? Janganlah korang yang jawab. Korang pun tak tahu ke? Tahu? Korang tahu, okay, siapa?
Part mana yang jadi ending first episode? Flight. Dalam flight yang tak ada pegang tangan dah. Oh, kau lah dapat pegang tangan dua-dua. Komen Frimidon. Mai, Ubi bagi. Thank you very much sebab menulis skrip sedemikian. Okey je, kenapa? Apa soalan tu? Yang part mana? Saya jawab. First episode. Sebab awak punya part tu jadi ending tu. Dia sebenarnya adalah pembawakan cerita tu, saya rasa dia tergantung di part yang sangat menarik lah. Sebab kan Karma dia ada mission. So mission itu yang tak terjawab. So pada pada masa mission itu pada masa mission itu yang dia terpegang tangan saya dan tangan saya terpegang tangan dia. So tidak ada jawapan di situ, tergantung menyebabkan orang nak tengok episod 2. Opening dia yang ambil yang susun dekat tu. Mata tu kan. Yes. Maknanya akan mula dia punya muka keluar time second episode. Tapi jangan start tengok episod 2, tengok episod 1 juga. Yelah, orang kan dia nak tengok Syam je, tengok episod 2 janganlah. Tapi Bob dah settle. Bob dah duduk katakanlah. Okey, so rakan-rakan media kita lagi mungkin ada soalan lagi untuk para pelakon kita dan juga pengarang, penulis skrip. Silakan. Hai, Assalamualaikum, Bert dari Wayang People. Soalan pertama untuk director dan scriptwriter. Cerita ni boleh dikategorikan atau boleh dikatakan as your niche, your genre. So apa bezanya cerita ni dengan your other works? Itu satu. And to all the cast, kita nampak chemistry yang tinggi in the first and second episode. Ada tak extracurricular activities offset yang korang buat untuk kekalkan atau kuatkan lagi chemistry tu, ataupun korang just memang dah ada chemistry? Thank you. Okay, kita mulakan dengan Rafidah lah ya. Silakan. Soalannya niche, ada isu genre macam ni. Yes, saya sebenarnya memang dah terima lah yang saya kena pigeonhole sebagai rom-com writer, which is fine because I myself I love rom-coms. There's nothing wrong with a feel-good film or a feel-good series. And bagi saya apa yang membezakan naskah ni daripada yang terdahulu, saya rasa saya sebagai seorang penulis semakin matang dan juga penulisan saya semakin berlapis. Jadi bila kita tengok cerita ni, kita boleh tengok dia bukan sahaja cerita cinta, tapi dia juga macam Emilia cakap tadi, dia juga adalah cerita persahabatan, cerita keluarga, cerita tentang situasi hidup dan macam mana kita selesaikan masalah. Kalau kita tengok Karma ni contohnya, dia walaupun solution dia semua gila-gila, tapi at least dia ada solution. Dia tak pernah give up. Walau apa pun dia tak pernah give up. Walau terdesak macam mana sekalipun, ada je keluar idea dekat otak dia tu. So for me, benda tu boleh bagi kita inspirasi juga sebagai penonton kan. Kalau kita tengok budak macam ni pun boleh selesaikan masalah, apa lagi aku. So for me, that's the thing that is different about this. Dia lebih matang. Dan soalan kedua tadi, untuk para pelakon, ada buat extra curriculum activity? Oh, belum. Curriculum tu simpan dulu. Okay, bagi saya, yes, memang saya selalu dengan genre komedi. Lagi saya lah, dramadi ke, komedi ke, romantic komedi ke, yang ada D je saya. Tapi saya rasa setiap projek pun ada pengajaran yang saya sendiri akan ambil dalam setiap projek. Contohnya From Saga ni, sebab kita shoot dekat Jepun, jadi experience bekerja juga lain. Kita ada team daripada Jepun. Saya rasa itu pun macam sort of buat saya rasa, because culture diorang lain, work culture very different. Saya belajar from them juga. Dalam cerita ni pun ada banyak culture Jepun yang kita selitkan. Saya pun belajar apa itu ikigai, ya, apa itu apa lagi satu tu, kintsugi, ya, lupa pula. Kintsugi, apa itu kintsugi? Dia ada filosofi behind it. And bila saya baca, saya pun buat research, saya rasa saya pun lebih memahami perasaan
di sebalik filosofi itu, dan saya cuba sampaikanlah. Saya rasa ini sangat meaningful for me lah. I'm very proud of this, and to be able to work with all the actors yang berkongsi rasa, berkongsi cerita dengan saya. Thank you so much, sebab again macam Rafidah kata, ini adalah cerita bukan saja about love story. Dia adalah pasal friendship, keluarga, dan finding yourself. So itu sangat dekat dengan saya. Jadi saya harap semua orang akan terhibur lah. Okay, Terhibur. Dah tu ada perangai dia. Okay, so dua soalan lagi satu tadi co-curriculum. Kau orang kat sekolah dulu. Oh bukan. Apa antara aktiviti korang? Kan mungkin ada nak tambah chemistry kan, mungkin spend time sama-sama kat luar macam tu lah kot maksudnya ya apa? I think ladies first. Cakap tak apa. I think the fact that sebab kita start dekat Japan tu, yang kita macam tinggal together, everything together, so that sort of like rapatkan lagi our bond. And at the same time, sebab Siti ni ratu TikTok, so apa? Kan tak ada siapa nak join saya ya. So dia akan make Nak buat konten tau. dia akan buat content, she'll make sure macam forever Kau tu dah buka macam terpaksa. Dalam video-video TikTok tu terpaksa. So korang banyak buat TikTok sama-sama? Yeah, so buat TikTok tu macam kind of like bond us lagi closer. Yeah. So macam Siti pula nak maksa dia buat TikTok tu? Okay, sebenarnya sebelum kita shooting, kita ada acting class together, kita ada jumpa Umin, macam mana kita nak cari chemistry tu. Jadi game-game. Sebenarnya sebelum masa set pun kita dah ada chemistry tu. Yes. Ada banyak sangat game yang mengelingkan otak kita orang. Mengeling? Ya, mengeling. Dan contoh chemistry lagi satu is physically. The way we dress, the way we all dress lah dekat set and pergi sana semua. Lepas tu macam mana I paksa. Sebenarnya yang korang nampak on stage pa orang ni ada 2 introvert, 2 extrovert. Nak kena teka dua ni. Alah dah bagi tahu dah mau nak teka. 2 ni introvert. Susah sangat nak ajak dia orang buat ni buat tu. Saya dengan Fimi lah yang mengextrovertkan segala-galanya. Lepas tu kita adalah beberapa benda yang kita buat together yang jadi macam kita punya apa tu? Trademark. Apa dia buatlah nak tengok. Cepat apa trademark dia, semua orang nak tengok. Nak tengok trademark. Dia biasanya kalau benda tu kita orang buat on set. Apa kejadiannya itu? Ya. So biasanya kita orang benda tu on set. Biasanya saya rasa bila kita bekerja at a certain point, semua orang drain out. Dan kita orang kat sana kita orang kejar masa. Orang kadang-kadang habis nak komplain banding penat kita orang dengan penat teknikal, kru, pelakon takbir jauh beza lah kan. Tetapi kami terimpak sekali dengan kepenatan itu. Habis pagi esok kena bangun pukul 5 pagi, kena pergi set pula. So kami cuba mencari sesuatu benda yang in a way entertain us. Kalau kalian tak entertain tak apalah, kalian tidak bersama kami di sana seumpamanya. So ini adalah inside joke ataupun benda yang kami tahu in the sense. So itulah salah satu benda lah yang kami buat. It's very silly but it entertain us. So apa tandanya, apa sign dia untuk korang buat benda tu? Sebelum buat tu macam mana korang nak faham yang korang nak buat? Kalau yang samurai started kot. Mana datang idea tu? It was supposed to be a challenge. Sebab tu kita macam duduk tengah sembang. Kalau kita ninja mesti kita macam tak tahulah macam apa ninja. Macam tiba-tiba Iqmal lah yang cakap lepas tu semua orang buat. This could be a thing. Like this is it dude. Okay, so tapi untuk menjawab sikit soalan abang tadi, curriculum sebenarnya our chemistry dah build up even before we went to Japan. Sebab Umi adakan exercise yang kita orang kena get to know each other in the sense of character development. Karakter kau rasa aku karakter macam mana, macam tu. So kita orang berkongsi pendapat, dan saya rasa berkongsi pendapat itu seumpama kita berkongsi sejenis pendapat kita. So bila kita terima, kita menerima lah sikit daripada Iqmal, kau rasa Bob macam mana, daripada Siti Iqmal macam mana, dan dia menjadi lebih mendalam, in depth. Lepas kita orang ada kelas dengan teacher, our favorite teacher Bella, for kongsi rasa itu. Dan bila dengan Bella kita orang rasa benda lain, sebabnya kita orang dah tidak mula discuss pasal watak sahaja. Kita dah start discuss pasal apa yang Siti kau okey tak? Fimi kau okey tak? Oh tu yang keluar video Siti awak okey tak yang tu?
Itu lain. Oh, itu lain. Okay. So saya rasa tak kenal maka tak cinta. Jadi cinta itu bukan saja from Saga with Love, tapi cinta di antara kami berempat yang berkongsi rasa luar dan dalam cerita ini. Itu kot sebabnya. Dan sejujurnya kami empat ni merupakan empat manusia yang tersakiti di luar, dan kami membawa keburukan itu ke dalam cerita ini supaya kejelitaan itu menjadi lebih jeli. Okay. Mesti semua nak tahu apa yang Fimi tersakiti, kenapa kan? Saya tambah sikit lah So because I was there in Saga for 1 week, first week of shoot. So apa yang saya nampak memang diorang bagi full effort tau. So macam Fimi cakap, keluar pagi balik malam. Because dari hotel nak pergi ke satu location tu jauh. And kita bekerja dalam satu team yang tak adalah kecil sangat, tapi tidaklah besar. Kan? So Redcom punya style is like macam kita pergi sama-sama, kita balik sama-sama. So kita ada scene yang in between, ada orang tak ada scene. So nak tak nak, you tak boleh lah nak balik. Kalau kita nak hantar balik, ambil masa and cost. Japan is very expensive kan. So they are willing to be there. Diorang okay je keluar call time pukul 5, balik pukul 11 malam kan, pukul 10 malam and all. Semua orang happy je. So macam Fimi kata, diorang adalah diorang punya inside jokes in between apa benda diorang nak buat. But one thing that I realised that sometimes on the way to the set kan, on the way pergi set, dalam bus, dalam van, diorang kau buat rehearsal sendiri tau. So they have macam okay, next scene apa? Okay, rehearse. So aku yang kat dalam tu pun macam nak, okay lah aku dengar je lah apa benda yang budak-budak ni buat kan. So I tu nak cakap kita from the platform rasa sangat happy and very glad lah bila kita nampak effort daripada pelakon. Belum masuk set lagi, but masing-masing dah cuba ingat balik, okay next scene apa dialog. And credit to Fimi, I rasa sebab Fimi dia dah lama dalam industri daripada kecil. So dia dah ada this experience and budak teater kan. So dia pula kadang-kadang bagi komen ataupun bagi tips. Your breathing macam mana, you breathing macam mana. I pula yang macam okay, aku pun belajar juga dengan Fimi. Dia macam tu kan. So I think that helps. And mungkin disebabkan itu juga dia lagi keluar chemistry tu dekat dalam cerita tu, which I think will be quite good jugalah. So that's why bila kita on production side kita dapat the edits kan, sebelum masuk music semua apa pun kita dah start rasa kelakar. So that's why I rasa best lah. Yes, kelakar give and take lah dekat dalam set kan. Okay, so guys, ada satu soalan lagi, last question. Okay, soalan ni kepada director. Berapa, because tadi Linda pun ada mention juga, I think director ada mention pasal ada tenaga kerja juga daripada Jepun. So berapa lama syuting dekat Saga sahaja diambil, dan berapa ramai tenaga kerja daripada Malaysia dan berapa ramai tenaga kerja daripada Jepun? And macam mana pembahagian, apa tugas diorang, macam how you all tukar-tukar idea dan cara bekerja? Okay, nanti saya ingat balik soalan dulu. Okay, so kita ada tenaga kerja daripada Jepun. Diorang adalah kita orang punya fixer. Diorang juga adalah daripada, kita ada production house daripada Jepun, our fixer, and then kita ada tenaga daripada Saga Film Commission yang membantu. Mungkin untuk about Saga tu, Film Commission tu mungkin Dina yang boleh cerita. Tapi tenaga kerja ni kita memang bagi, kita bawa Malaysian crew kita entirely like macam from DOP, technical crew kita bawa from Malaysia, wardrobe stylist, art department, kita I punya assistant director, semua kita bawa daripada Malaysia lah. Dan dalam about 18 tenaga kerja from Malaysia. And then daripada Jepun is more like diorang tolong kita orang arrange mana nak pergi, and also tolong organize lah whatever we need. Like macam saya cakap tadi, kita ada pottery staff, kita ada belajar buat kintsugi, all the expert lah. Macam kita juga ada, nanti you akan tengok setiap like macam tea ke, ada green tea, baju yang Bianca akan pakai, boleh cakap kan? So dia pakai kimono, semua tu diorang ada expert
Dia orang ada expert, like we call it shisho juga lah. Kimono shisho, pottery shisho, kintsugi shisho. And then like ada ikebana, dia orang buat bunga je pun, itu pun kena pakai expert. So dia orang sangat-sangat detail. So they will advise us macam mana nak letak air, kita nak ambil shot insert green tea je, tapi dia macam oh tak boleh, ni penuh sangat, colour tak betul lah, kena tukar. So we follow their culture and then we try to portray it as close as possible. So I think the Japanese side diorang sangat proud dengan diorang punya culture and they want us to portray as close as possible, and I respect that. Diorang sangat, it speaks from the title lah, From Saga We Love. All the people in Saga really welcome us with love. From mayor dia, from semualah. Dia ada governor pun datang invite us kan? Invite, yeah. So I think like dari segi orang Jepun kan, bila kita kerja dengan negara lain dan different culture, kita kena ikut apa dia orang. So hasil Jepun, orang Jepun, and because they are from Saga, it's a small town. Kira macam kat Malaysia ni Kedah, up north, small town kan. Dan mereka sangat-sangat helpful. Jadi mula-mula sebelum kita write script, saya pergi Recce kan 2019, kita mesti ada story dalam kepala kita. Apa yang kita tak boleh just pergi jalan-jalan. Kita mesti ada cerita apa yang kita nak buat. So before I even go for Recce in 2019, I already have a kind of a story outline in my head. Apa yang kita buat and what is possible. Then bila pergi sana, they show us the location. Now, Saga Film Commission, diorang macam kita punya Finas kat sini. Diorang jaga kepentingan apa yang diorang buat kat sana, dan diorang tunjuk juga banyak cerita-cerita Filipino, ada Philippines banyak diorang shoot kat sana, then they showed me lah. I rasa we can do better than that. Diorang tak pernah ada Malaysian crew kat shooting in Japan. So when I do the characters and then when we have the location, kita kena pergi ke Jepun. Diorang sangat-sangat on time. Apa yang Rafidah cakap is true. They have a deadline. Diorang tak macam kita, okay lah, boleh lah berbincang. Tak boleh. If you say 15, it must be 15. Kalau tak, diorang macam, and then they got weather to worry about, musim, cuaca. So it was banyak-banyak cabaran. Lagipun the challenge is the language. Kita tak cakap bahasa Jepun. They speak very, very little English. Takkan dia cakap bahasa Malaysia. So because of the issue of communication, everything was slowed down. Everything was slower. And of course when you write, kadang-kadang we write, let's say we write a story, mungkin ada tempat location yang tak ada kat sana. Dia kata this is not a season for this. We don't have this. So kita kena tukar. We have to follow that. And we kena tukar peraturan, because bila kita shoot sangat strict. Kalau you lihat di tempat pottery, kita shoot di tempat pottery. Saya pergi ke like 5-6 tempat pottery masa tu. And I love this place. I fell in love with this location because it's memang the owner is memang dia macam pelakon, tapi dia tak pelakon di sini. He really helped us. He was so helpful with the actors, with the directors. Mana-mana kita, and like say, diorang akan provide tau. Even baju kimono, diorang akan kata no, it's okay, wardrobe kita dah sediakan kimono, tapi dia kata no, let us give you a real kimono. Diorang bawa kimono yang berharga close to, it's like our money, 30,000 ringgit yang pakai, and they brought a kimono master, because tak boleh just simply wear kimono. You need a kimono master because there's a style of tying kimono. And they even brought that to us when we even do flower arrangement later. Diorang akan bawa, like Umi say, an expert in flower arrangement. Kita arrange, diorang datang help us to do the flower arrangement, that detail of how we put things together, that detail of bila kita shooting, they akan come, they say no, this is like what Umi said. So I think it's not possible kalau diorang tak get involved. Diorang dapatkan location ke kita. Kalau kat Jepun kita tak boleh macam pacak kamera. Okay, sini best. Okay, masuk. Cuk, pacak kamera kat sini. Tak, it's not like that.
you really have to ask permission for everything you do, right down to the where your cars are driving. You tak boleh ikut orang lain kan, negara lain. Kalau nak cross road, kita syuting kat depan saja. Kita park kat sini. Tapi kita tak boleh cross road kat sini. Kita kena cross sini, jalan sana kerana ini adalah zebra crossing. Jadi whole production ni kena jalan cik. So it's not so easy. Tapi memang I am so proud of my actors. I think we casted. I think everything in production for me, it's always about the casting. And bagi saya sebagai mermaid and all, my love is rom-com. My first love is always rom-com, as you know, from an ensemble pieces dari mula-mula Golden Gichu to many years. And to me, I think this new generation of actors, Siti and Sofia, Iqmal dengan Fimi, they really macam bawa the characters to life. And then the supporting characters is so amazing. And when you boleh tengok, please watch the next episode because ada pula pelakon-pelakon Japan dalam tu. Pelakon-pelakon Japan, oh my god, they are so amazing. Nanti tadi trailer ada satu budak kecil yang comel gila, comel sangat kawaii. Mesti tengok. Kerana kawaii. So cute. Kawaii. Okay.